Okey, baik. Sistem ahli. Okey, kalau kamu lihat sistem ahli di sini, okey. So sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British cuba menjalankan dasar dekolonisasi. Okey, iaitu menyediakan dekolonisasi iaitu langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Baik, kalau ada yang bertanya, dasar dekolonisasi ni apa cikgu? Baik, kalau kamu nak betul-betul untuk take note benda ni, apa itu dekolonisasi? Baik, so cikgu tulis kat sini, dekolonisasi ini sebenarnya bermaksud iaitu satu proses melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Jadi itu maksud sebenar dia, iaitu dekolonisasi ialah proses melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Maknanya bagi balik tanah yang dijajah tu. Tetapi bukan boleh bagi balik macam tu je. Bagi balik secara beransur-ansur, maknanya secara perlahan-lahan. Sebab apa? Sebabnya negara-negara tanah jajahan itu mereka belum mahir, belum tahu bagaimana nak mentadbir negara. Jadi British kena ajar dulu. British kena latih dulu. Ajar dulu penduduk tempatan cara-cara nak mentadbir negara, dah pandai baru dilepaskan. So itu dikatakan sebagai dasar dekolonisasi. Jadi kalau kita lihat antara faktor lain iaitu kalau kita lihat kekurangan pegawai tempatan. Maknanya kekurangan pegawai daripada orang-orang tanah Melayu dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Datuk Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk apa? Menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Maknanya apa yang Datuk Onn Jaafar nak? Datuk Onn Jaafar lihat bahawa kebanyakan pentadbiran negeri-negeri ni kebanyakannya adalah pegawai-pegawai British. Ya, pegawai British. So bukannya rakyat tempatan. Jadi, Datuk Onn Jaafar minta supaya British sila ambil wakil-wakil tempatan, orang-orang Melayu, orang-orang Cina, orang-orang India untuk masuk dalam pentadbiran negeri itu. Supaya apa? Supaya dapat belajar. Dapat belajar cara-cara mentadbir negara. Jadi, Datuk Jaafar minta agar tindakan diambil untuk menambahkan peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha untuk menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Jadi, cadangan beliau ni sebenarnya adalah selari ataupun sama dengan dasar British. Jadi, inilah membawa kepada pembentukan sistem ahli. Jadi, pada tahun 1951, so kita tengok pembentukan sistem ahli pada tahun 1951. Okay, take note CLC pada tahun 1949. Okay, selang 2 tahun, 1951, itu adalah sistem ahli. Dan Sir Henry Gurney mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Dan apa itu sistem ahli? Sistem ahli sebenarnya adalah sistem yang melatih penduduk tempatan. The keywords, ingat yang cikgu bulatkan ni keywords. Apa itu sistem ahli? Keywords dia untuk melatih penduduk tempatan. Menerajui pentadbiran persekutuan tanah Melayu supaya belajar tentang pentadbiran tanah Melayu. Jadi, beberapa orang anggota MPP, iaitu anggota Majlis Perundangan Persekutuan, diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan lah. Jadi, sistem ahli ini memberikan latihan kepada penduduk tempatan.
berkaitan dengan pentadbiran negeri, okey, sebelum British memberikan kemerdekaan. Nampak tak? Sistem ahli ini maknanya melatih, okey, latihan kepada penduduk tempatan. Jadi sistem ahli ini telah dilaksanakan pada bulan April 1951, okey, hingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. Maknanya sebelum pilihan raya, okey, penduduk-penduduk tempatan telah diberikan sistem ahli, diajar bagaimana untuk mentadbir negeri. Malah, okey, kita tahu, okey, untuk mentadbir negeri ni dia mesti ada banyak jabatan dan kementerian, betul? Macam negara kita kan, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Hal Ehwal Pengguna, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Pendidikan, okey, dan pelbagai kementerian-kementerian lain. So kementerian-kementerian ini juga dipanggil sebagai portfolio. Portfolio. Ya, portfolio. Soal ini macam menteri lah. Ya, betul. Betul, Usko. Ahli ni macam menteri. Tapi dia tak boleh panggil menteri. Sebab apa? Sebab tanah Melayu belum merdeka. So selagi belum merdeka, dia tidak boleh dipanggil menteri. Dia belum merdeka. Dah merdeka nanti baru dipanggil menteri. Belum merdeka tak boleh dipanggil ahli. Okey, so banyak kementerian-kementerian itu ada pegawai-pegawai tempatan yang dah masuk. Yang dah jadi pentadbir-pentadbir pemimpin-pemimpin dalam kementerian masing-masing tahu. Kecuali 3 sahaja. Iaitu 3 portfolio ini, iaitu hal ehwal ekonomi, okey, dan juga perindustrian dan perhubungan sosial serta perumahan dan kerja raya. 3 ni masih lagi kekal di bawah British. Kekal di bawah British. So ada soalan, maksudnya selepas pilihan raya sistem ahli dimansuhkan ke cikgu? Ya, betul. Selepas pilihan raya sistem ahli ini dimansuhkan sebab sistem ahli ni matlamat dia nak melatih. Bila dah dapat latihan, dah pandai, sekarang buat pilihan raya untuk mencari siapa yang boleh memimpin. Bila dah ada orang-orang yang menang dalam pilihan raya, baru diberi kemerdekaan. Nampak tak? Dia punya flow dia. So mula-mula diberikan latihan, bukan, sebenarnya macam ni. Mula-mula bersatu padu dulu. Okey, iaitu jawatan kuasa hubungan antar kaum. Bersatu padu dulu. Oh, dah terbukti bersatu padu. Okey, dah bersatu Okey, British janji nak beri kemerdekaan kalau bersatu. Baik. Kalau dah bersatu, okey, tak apa. Sekarang yang kedua, iaitu apa? Mari saya latih kamu bagaimana untuk mentadbir negeri dengan sistem ahli. Okey, fine. Okey, belajar sampai tahun 1955. Oh, dah pandai dah. Sekarang kita nak pilih siapa yang nak pimpin negara kita ni. Kita pilih melalui pilihan raya bab 8. Pilihan raya bab 8. So bila dah pilih, ramai yang menang dan dapat menjadi pemimpin. So sekarang ni buat perlembagaan bab 9. Buat perlembagaan, maknanya buat undang-undang tertinggi tanah Melayu. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya. Okey, dah siap semua Okey, latihan pun dah dapat, kementerian pun dah wujud, orang-orang yang nak jadi pemimpin pun dah ada, perlembagaan pun dah ada. Bab 10, pemasyuran kemerdekaan. So itulah susunan dia. Nampak tak? Itu susunan dia. Senang dia sebenarnya kan. Baik. So kalau kita lihat pembentukan sistem ahli. So pada tahun 1954 berlaku rombakan, maknanya berlaku sedikit perubahan pada sistem ahli dan beberapa portfolio ataupun kementerian-kementerian baharu diwujudkan dan dijawat ataupun dipegang oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Baik.
Inilah dia sistem ahli. Apa yang kamu kena ingat dalam sistem ahli ini? Yang pertama iaitu matlamat dia. Ingat, sistem ahli kata kunci dia apa? Melatih penduduk tempatan. Okey, untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Ingat tu. Okey, sistem ahli melatih. Okey. Dan kemudian kita tahu beberapa jabatan ataupun portfolio akan ada pemimpin-pemimpin tempatan. Contohnya begini, nampak tak ni? Gambar-gambar ni. Kalau kita lihat mula dengan Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar menjadi ahli hal ehwal dalam negeri. Kalau dia dah merdeka, dia tak panggil ahli, dipanggil Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tapi sebab dia belum merdeka, dia tak boleh guna title menteri, dia guna title ahli. Nampak tak? EEC Turai Singgah menjadi ahli pelajaran. Lee Tiang Keng menjadi ahli kesihatan. Dan Tunku Yaakob menjadi ahli pertanian dan perhutanan. Okey, sebab menteri time tu British lah punya title kiranya. Ya, betul. Sebab pada waktu itu, pentadbiran diketuai oleh pegawai-pegawai British. Ya. Waktu itu belum merdeka. Jadi, pentadbiran negara kita dikuasai dan diketuai oleh pegawai-pegawai British. Jadi, pegawai-pegawai ini datang, masuk dan membantu. Membantu pegawai British itu dan belajar how to handle this country, how to manage this country, macam tu. Jadi masing-masing ambil part masing-masing lah. Datuk Onn Jaafar menjadi ahli hal ehwal dalam negeri. EEC Turai Singgah menjadi ahli pelajaran. Lee Tiang Keng menjadi ahli kesihatan. Tunku Yaakob menjadi ahli pertanian dan perhutanan. Ada lagi, ada Datuk Mahmud Mat, iaitu ahli tanah, lombong dan juga perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dan Dr. Ismail Abdul Rahman, beliau adalah ahli hasil bumi. Maknanya, setiap individu ini ada jawatan-jawatan dalam portfolio masing-masing. So kita kena ingatlah. Yang kamu kena ingat macam Datuk Onn Jaafar dengan ahli hal ehwal dalam negeri. EEC Turai Singgah, ahli pelajaran. Lee Tiang Keng, ahli kesihatan. Tunku Yaakob, ahli pertanian dan perhutanan. Datuk Mahmud Mat, ahli tanah, lombong dan perhubungan. Datuk Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan. H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dan Dr. Ismail, ahli hasil bumi. Jadi telah dibagi-bagikan setiap seorang ni untuk masuk dalam portfolio masing-masing. Maknanya masuk dalam kementerian masing-masing. Kemudian mereka belajar. Baik. Ciri-ciri sistem ahli. Baik, antara ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri? Sifat-sifat sistem ahli. Sistem ahli ni, ahli dia hasil bumi dengan pertanian tu apa beza dia? Hasil bumi dengan pertanian tu apa beza dia? Hasil bumi tu adalah merujuk kepada semua hasil bumi, sama ada yang ditanam ataupun yang dilombong. Sama ada hasil hutan, ingat hasil hutan, kemudian hasil emas. Jadi ianya adalah berkaitan dengan hasil bumi itulah. Hasil bumi. Pertanian bercucuk tanam, lain. Pertanian tu bercucuk tanam. So lain. Ia lain. Jadi itulah dia. So, kita lihat ciri-ciri sistem ahli. Apa itu ciri-ciri? Sifat-sifat sistem ahli. Macam mana sistem ahli ni, cikgu? Iaitu ahli dia, semua ahli itu bertaraf menteri. Maknanya dia punya status tu menteri sebenarnya. Status dia menteri sebenarnya. Maknanya kalau macam
Okey, Datuk Onn Jaafar, dia ahli hal ehwal dalam negeri. Maknanya dia adalah menteri hal ehwal dalam negeri. Cuma dia tak panggil menteri sebab belum merdeka. Jadi, ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio ataupun menjaga kementerian yang mengandungi jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan. Itu satu, ahli bertaraf menteri. Okey, ciri-ciri sistem ahli. Yang kedua, ahli dilantik. Siapa yang lantik? Pesuruhjaya Tinggi British. Iaitu dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Maknanya, dengan persetujuan. Kalau Majlis Raja-Raja setuju, maka ahli itu boleh dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Itu yang kedua, ahli dilantik. Yang ketiga, ahli apa tugas dia? Bertanggungjawab untuk mencadangkan undang-undang. Maknanya, untuk suggest apakah undang-undang yang sesuai berkaitan dengan jabatannya. Okay, untuk dibentangkan dalam MPP, Majlis Perwakilan. Okay, jadi ahli bertanggungjawab cadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Contoh, kalau kita katakan seperti EEC Turai Singgam, iaitu ahli pelajaran. Ya, maknanya EEC Turai Singgam perlu mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan berkaitan dengan Kementerian Pelajaran. Dia kena bagi suggestion tentang jabatan dia. Kalau Datuk Onn Jaafar, dia kena beri suggestion dalam Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Maknanya untuk jabatan dia lah. So dia kena beri cadangan. Itu nombor 3. Itu tanggungjawab dia. Dan yang keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Maknanya, ahli-ahli ni perlu report kepada kepada Pesuruhjaya Tinggi tau. Dia bukan boleh suka-suka hati. Dia kena report kepada Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang kelima, sistem ahli sebenarnya adalah sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh-tokoh masyarakat. Apa itu kabinet bayangan? Siapa tahu apa maksud kabinet? Bukan kabinet dapur korang. Kabinet dapur korang tu tak kira. Itu almari. Kabinet dapur, kitchen cabinet. Tapi selain daripada itu, baru nak cakap almari. Baik. Yang dimaksudkan kabinet itu adalah jemaah menteri. Kabinet itu jemaah menteri. Jadi, bila ada sistem ahli ni, Datuk Onn Jaafar, EEC Turai Singgam, kemudian Lee Tiang Keng, kemudian juga Datuk Mahmud Mat, Ahmad Kamil, itu semua adalah menteri-menteri kan. Jadi, dia adalah satu kabinet bayangan. Maknanya dia kabinet yang kita kata sebagai kabinet percubaan. Jemaah menteri dalam percubaan. Itu dipanggil kabinet bayangan. Maknanya macam bayang-bayang inilah dia orang-orangnya yang akan jadi menteri nanti kalau Tanah Melayu merdeka. Sebab itu dipanggil kabinet bayangan. Bayangan tu macam kira kata macam percubaan lah, ataupun kita kata macam bayangan tu macam just kabinet yang imagination lah. Imagine kalau negara kita di pada waktu itu dah merdeka, sudah tentulah orang-orang ni tadi Datuk Onn Jaafar apa semua ni, mereka lah jemaah menteri. Jemaah menteri yang menguruskan negara kita. Itu dipanggil kabinet. Dan bayangan sebab apa? Kalau merdeka. Tapi waktu itu belum merdeka lagi. Jadi sebab itu dipanggil bayangan sahaja.
Ia bayangan saja. So mereka tak jadi betul-betul menteri. Belum. Belum lagi. So kabinet bayangan. Tapi satu soalan cikgu nak tanya. Sebelum tu cikgu pause dulu aku. Okay. Kita sambung balik. Okay. Baik. Jadi inilah dia ciri-ciri sistem ahli. Habislah cikgu. Okay. Baik. So kalau kita lihat contohnya sebelah kanan ni, Datuk Onn Jaafar. Okay, Datuk Onn Jaafar ini sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dia sebenarnya ahli Hal Ehwal Dalam Negeri kan, tapi dia punya taraf tu menteri dalam bracket. Okay. So Datuk Onn Jaafar, okay, iaitu sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bertanggungjawab untuk menjaga apa? Hal ehwal imigran, iaitu hal ehwal orang-orang yang pendatang. Kemudian dia juga berkaitan menjaga penyiaran dan juga percetakan. Dia juga menjaga hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat. Dan juga dia menjaga hal ehwal penduduk-penduduk yang ingin menunaikan haji. Pendaftaran kerakyatan, perkahwinan dan juga kematian. Itu tanggungjawab Datuk Onn Jaafar, hal ehwal dalam negeri. Dan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA, Rural Industrial Development Authority, RIDA ni, Jabatan Pilihan Raya dan juga Jabatan Rupa Bangsa Nasional juga di bawah tanggungjawab beliau, tanggungjawab Datuk Onn Jaafar. Baik, ada yang tanya, imigran tu apa cikgu? Baik, imigran tu sebenarnya adalah pendatang. Imigran tu bermaksud pendatang. Pendatang. Dan pada waktu itu, imigran itu, pendatang itu siapa? Pendatang itu adalah orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Yang bukan rakyat raja. Itu dipanggil imigran. Orang-orang yang pendatang di sini. Pada waktu itu yang paling ramai ialah Cina dan India lah. Dan beberapa tahun kemudian, Cina dan India kebanyakannya memperoleh kewarganegaraan tanah Melayu. So tak lama kemudian lah. Baik. Kita lihat apakah kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Apa itu kepentingan? Kepentingan ialah faedah. Apa faedah sistem ahli ke arah kemerdekaan ini? Baik, faedahnya adalah sistem ahli ini menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Maksudnya sistem ahli ini adalah satu platform, satu tempat untuk melatih orang-orang tempatan, untuk berkerajaan sendiri. Dan sistem ahli ini akan memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk apa? Untuk belajar bagaimana mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Maknanya British akan ajar cara-cara melatih ataupun cara-cara mentadbir kerajaan. Itu bagus. Yang ketiga, juga sistem ahli ini adalah merupakan proses untuk memupuk perpaduan kaum. Kenapa cikgu? Kerana ahli-ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin daripada pelbagai kaum. Maka sistem ahli ini akan dapat memupuk perpaduan kaum. Itu dia. Dan juga sistem ahli ini menentukan kemerdekaan. Yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya apabila pentadbiran negara dianggotai oleh penduduk-penduduk tempatan, maka apabila merdeka, penduduk-penduduk tempatan akan terus menyokong pemimpin-pemimpin yang telah dipilih ini.
Jadi maknanya rakyat terus memberi sokongan kepada pemimpin-pemimpin tempatan ini. Jadi inilah dia kepentingan sistem ahli. Maknanya faedah sistem ahli ada 5. Okey, asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Yang kedua, pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan. Ketiga, memupuk perpaduan kaum. Kerana apa? Kerana ahli-ahli dalam sistem ahli ini terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum. Dan juga yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, sistem ahli telah memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Jadi, hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Jadi, dalam sistem ahli, inilah dia sistem ahli, iaitu apa yang kita pelajari pada sistem ahli ini. Yang pertama iaitu apa itu sistem ahli yang berkaitan rapat dengan dasar dekolonisasi British. Dan kita telah lihat tentang tokoh-tokoh yang menjadi ahli dalam sistem ahli ini. Yang ketiga, kita belajar tentang ciri-ciri sistem ahli. Ada 5 ciri-ciri sistem ahli. Dan yang keempat, kita lihat tentang kepentingan atau faedah sistem ahli. Jadi, inilah topik berkaitan dengan sistem ahli. Ada soalan nak tanya tentang sistem ahli? Ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada nak tanya, silakan boleh bertanya tentang mana-mana bahagian dalam sistem ahli, ataupun juga berkaitan dengan CLC ni ke yang telah kita pelajari, dan juga kita dah belajar tentang latar belakang idea kemerdekaan. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Tentang latar belakang ke, tentang CLC ke, tentang sistem ahli ke? So ada yang tanya, cikgu, soalan kebat 179 tu macam mana? Baik, bagus. Soalan kebat 179 yang ini. Ini memang soalan kebat. Bagus soalan tu, Farisha Zahra. Baik, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Baik. Soalan ni memang soalan kebat. Tetapi jawapan dia masih boleh diambil dalam fakta. Ini dipanggil soalan kebat tertutup. Ini dipanggil soalan kebat tertutup. Kenapa kebat tertutup? Sebab soalan kebat itu masih lagi jawapan dia boleh diperolehi dalam buku teks. Satu lagi jenis soalan kebat iaitu soalan kebat terbuka. Di mana soalan kebat terbuka iaitu jawapan dia boleh kamu berikan daripada mana-mana bahagian. Tapi ini soalan kebat tertutup. Jadi kalau kita lihat, soalannya, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Macam mana jawab soalan ni, cikgu? Baik, dia macam ni. So seperti biasa kalau nak jawab soalan, kena tahu berapa dia punya peruntukan markah. Baik, so cikgu salin soalan dia. Baik, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, baik, apakah cadangan cadangan anda untuk iaitu untuk mengukuhkan sistem ahli. Sistem ahli sebagai persediaan
persediaan ke arah kemerdekaan. Ke arah kemerdekaan pula, ke arah berkerajaan sendiri. Okey, berkerajaan sendiri. Okey. Baik. So, agak-agak kamu berapa markah ni soalan ni? Soalan kebat biasanya berapa markah? Okey. Soalan kebat macam ni biasanya berapa markah? 4, 8, 4, 6, 8. Okeylah. So, kita ambil 4 markah. Okey, 8 Nurul Hidayah apa? Tapi kalau kita lihat ramai yang kata 4. So, kita ambil 4 markah lah. Okey. So, soalan ini 4 markah. Apa dah 14? Okey. 4 markah. Okey. So, kalau 4 markah, kita tahu strategi dia macam mana. Okey, strateginya kita akan buat iaitu okey, 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey. Baik. So, soalan dia, okey, so kita tahu strategi dia, kita kena cari 2 fakta. Soalan dia, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Baik, bila apakah cadangan anda, jangan korang mandai-mandai bagi cadangan di luar topik. Sebab kamu kena faham sistem ahli ni ada pada waktu itu sahaja. Jadi kamu bayangkan diri kamu pada waktu itu. Diri kamu pada waktu sistem ahli itu, iaitu pada tahun 1951. Kamu kena bayangkan macam tu. Jadi, apa juga cadangan dalam buku teks ni bermakna itulah cadangan kamu. Faham? Okey. Jangan kau pandai-pandai nak buat cadangan sendiri. Korang kena ambil cadangan dalam buku teks tu. Itu cara dia. Apa haras cadangan kau? Saya ada cadangan. Ya, apa cadangan kau? Cadangan saya, kau jangan pandai-pandai. Pada cadangan buku. Ya, pada... Yelah, cadangan buku tu kamu jadikanlah cadangan kamu. Jadikan dia sebagai cadangan kamu. Itu je sebenarnya. Okey. Jadi, apakah cadangan kamu? Okey. So, baik saya belanja makan besar. Kalau diorang jadi pentadbir, baik saya belanja makan besar. Baiklah. Okey. Baik. So, apakah cadangan? Okey, untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Iaitu, kamu akan pertama sekali. Kamu kena buat apa? Iaitu, kamu akan, cadangan kamu iaitu, kita boleh ambil iaitu, menambahkan pengambilan orang tempatan ataupun kita pengambilan tokoh tempatan tempatan untuk apa? Untuk menerajui pelbagai portfolio. Nampak tak? Menambahkan pengambilan tokoh tempatan untuk menerajui pelbagai portfolio. Maknanya tambah lagi. Jangan 10 orang je. Tadi kita tengok ada 10 orang kan. Tambahlah lagi. 10 orang tak cukup. Biar dia orang semua ada pembantu. Supaya sama-sama belajar. Betul tak? Jadi menambahkan pengambilan tokoh tempatan untuk menerajui pelbagai portfolio. Jadi ini fakta dia. Ini fakta dia. Jadi huraiannya apa yang berlaku? Huraiannya adalah apa kesan dia? Huraian dia, apa kesan dia kalau diambil tokoh tempatan yang lebih lagi untuk menerajui pelbagai portfolio. Maka kita akan kata apa? Bahawa dengan cara itu akan menambahkan bilangan tokoh pemimpin tokoh pemimpin yang mampu mentadbir negara dengan lebih baik. Nampak tak? So itu huraian dia.
Nampak tak? Menambahkan pengambilan tokoh tempatan untuk merajui pelbagai portfolio. Supaya dapat menambahkan lagi bilangan tokoh pemimpin yang mampu mentadbir negeri dengan lebih baik. Itu cadangannya. Okey. Baik, itu yang pertama, cadangan yang pertama, menambahkan bilangan tokoh pemimpin. Okey, baik. Cadangan yang kedua, cadangan anda untuk mengukuhkan. Kita bagi dua cadangan je lah. Dua cadangan. Dan, okey, fakta yang kedua, okey, iaitu kita cadangan iaitu mewujudkan pelbagai portfolio tu apa? Baik, bagus soalan tu. Baik, mungkin ramai yang tak alert. Okey, korang tengok betul-betul dengar betul-betul. Portfolio itu okey, sebenarnya kita kata sebagai kita senang ceritalah. Mudah cakap iaitu ianya adalah kementerian. Contoh okey, portfolio tu ialah sama dengan kementerian. Contoh kita ambil iaitu kementerian. Baik, contohnya iaitu kementerian okey, hal ehwal. Kementerian hal ehwal, okey, hal ehwal keluarga wanita, hal ehwal wanita dan keluarga. Okey. So itu kementerian. Okey, hal ehwal wanita dan keluarga itu kita kata sebagai dia punya kementerian. Di bawah kementerian ada apa? Ada banyak. Okey, iaitu ada jabatan, kita kata jabatan kebajikan masyarakat. Okey. Kemudian juga ada jabatan okey, iaitu jabatan keluarga. Okey, jabatan keluarga dan wanita. Okey, dan wanita. Kemudian juga ada jabatan-jabatan lain. So setiap kementerian biasanya ada pelbagai jabatan. Macam-macam jabatan ada. Okey, jadi portfolio tu sebenarnya ialah kementerian. Okey. So portfolio tu ialah kementerian dan bawah tu ialah contoh. Ya, bawah tu adalah kita kata sebagai contoh Kementerian Hal Ehwal Wanita dan Keluarga, dan dalam tu ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Keluarga dan Wanita dan sebagainya. Jadi ini dipanggil portfolio. Boleh faham ya? Okey. Boleh faham dan setiap ahli dia pegang portfolio. Dia pegang satu portfolio. Jadi contoh macam Datuk Wan Jaafar. Datuk Jaafar pegang satu portfolio, iaitu portfolio Hal Ehwal Dalam Negeri. Maknanya dia pegang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Macam tu. Dia macam tu ya. Baik. So, itu tentang portfolio. Okey, tak apa, kita nak cari jawapan seterusnya. Okey, fakta yang kedua. Okey, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Iaitu cadangan kamu sebagai pemimpin, kamu akan nampak bahawa kita perlu apa? Mewujudkan pelbagai portfolio baru. Portfolio baru bagi apa? Bagi membantu rakyat. Bagi membantu kita kata kebajikan rakyat. Wujudkan pelbagai portfolio baru bagi membantu kebajikan rakyat. Contohnya apa? Iaitu kita boleh mentionkan iaitu antara portfolio penting yang perlu diwujudkan. Perlu diwujudkan seperti kamu boleh bagi contoh seperti kebajikan masyarakat. Kemudian juga
portfolio apa lagi? Portfolio keuangan, okey, keuangan negara dan juga portfolio keselamatan, okey, keselamatan negara. Itu pun boleh juga. Ini cadangan kan? Okey. So ini antara kita kata cadangan dia. So sebab kamu pemimpin, apa yang kamu nampak itulah yang kamu mentionkan. So di sini dapat 1, okey, kemudian 2, okey, markah yang kedua, markah yang ketiga dan juga markah yang keempat. So total ada dapat 4 markah. Senang kan? Senang je sebenarnya. Jadi ini soalan kebat. Baik, sekarang ni macam biasa, cikgu nak korang semua jawab soalan ini, bina ayat jawapan dalam Zoom chat. Bina ayat jawapan dalam Zoom chat sekarang. Okey? Dan ayat tu mesti lengkap semua ni dengan poin-poin. Semua poin ini kamu kena ambil. Kamu kena ambil. Dan untuk pengetahuan kamu, kalau nak mulakan, macam mana nak mulakan cikgu? Ini soalan biasa. Cikgu, macam nak mula? Okey, nak mula kamu kena ambil daripada sekiranya saya merupakan pemimpin tempatan. Sekiranya saya adalah pemimpin tempatan, saya akan saya akan mengukuhkan sistem ahli. Saya akan kukuhkan sistem ahli dengan terus fakta 1. Sekiranya saya adalah pemimpin tempatan, saya akan mengukuhkan sistem ahli dengan fakta pertama, menambahkan pengambilan tokoh tempatan untuk menerajui pelbagai portfolio. Jadi kesannya akan menambahkan bilangan tokoh pemimpin yang mampu mentadbir negara dengan lebih baik. Okey, perenggan yang kedua. Selain itu, saya akan memberi cadangan untuk mewujudkan pelbagai portfolio baru bagi membantu kebajikan rakyat. Dan antara portfolio yang saya cadangkan adalah seperti jadilah. Itu cara dia, maknanya bina satu-satu ayat. Baik, so sekarang cikgu beri masa lebih kurang 10 minit untuk kamu bina ayat jawapan dengan 4 markah di dalam Zoom chat sekarang. Okey, ayat mesti lengkap Sorry cikgu bateri habis. Okey, baik. Okey Haras. So cikgu nak kamu semua sila jawab soalan ini. Guna poin cikgu atau guna poin sendiri? Guna poin cikgu je. Tapi kalau korang ada poin sendiri pun boleh. Tapi mesti dapatkan 4 markah. Ya, mesti dapatkan 4 markah. Itu penting. 4 markah. Tak nak buat 1-2 ayat je. Kita nak kejar full mark 4 markah. 4 markah. Okey. Sila bina ayat jawapan sekarang. Dan cikgu akan semak satu-satu.
Okey. Kenapa Wan? Kau dah sign, dah submit dah? Ha, terenter. Dah biasa tu. Tu yang terenter tu. Okey, Imran Yusof. Uh, Okey, bagus. Dua. Imran Yusof, cikgu suka ayat kamu. 4 markah. Imran, cikgu suka ayat kamu. Kemas. Okey, Alif. Okey. Bagus, Alif. Okey, Alif. Okey, bagus juga. Bagus, Alif. Bagus. Hafizah. Bagus. Bagus. Okey, Hafizah. 4 markah. Bagus. Ayat kamu tu bagus. Sarina. Bagus. Baik, bagus Sarina. 4 markah. Terbaik. Okey. Right. Farisha Az-Zahra. Betul. Bagus. 4 markah juga. Okey, bagus untuk Farisha Zahra. Bagus. Okey, Wuska. Okey. Bagus. Wuska. 4 markah juga. Bagus, Wuska. Bagus, bagus. Adlina. Okey. Bagus. Okey. Adlina, berhati-hati dengan penggunaan penanda wacana. Berhati-hati dengan penggunaan penanda wacana. Okey, kerana ayat kamu yang terakhir itu iaitu menggunakan perkataan hal ini kerana. Okey, dia kurang sesuai dengan ayat tu. Kurang sesuai. Tadi bagus ayat tu. Baik, Syarul. Tu je. Terenter ke apa? Salah tekan, salah tekan. Okey, baik saya Syarul. Baik, Zarif. Okey, baik, bagus. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, Zarif. Bagus, 4 markah Zarif. Nurul Hidayah. Bagus. Baik, Nurul Hidayah, cikgu suka ayat kamu. 4 markah. Bagus. Kemas ya. Saya punya turn pula. Sempat lagi ya. Okey, Haras. Okey. Bagus. Okey. Ai.
Kau yang jawab, lepas tu kau bagi 4/4 Suka hati kau je. Okey. Baik Aras, bagus. Okey, Wan. Okay. Baik, bagus. Bagus, Wan. 4 markah. Okey, Rafiq. Rafiq Syamil. Okey, bagus. 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 Rafiq Syamil, 4 markah. Bagus. Bagus, bagus. Mia. Baik, bagus. 4 markah juga untuk Mia. Bagus. Maknanya semakin lama kamu semakin berkemahiran untuk membentuk ayat jawapan. Bagus, bagus. So, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 orang yang dah hantar. Baik, bagus, bagus. Yang lain-lain mana? Yang lain-lain mana? Sempat ke nak jawab? Okey. Baik. Bagus. So kesimpulannya ramai yang telah berjaya menjawab soalan dengan baik. Okey. Maka dengan itu, untuk para pelajar yang telah pun menjawab soalan dengan baik, sila jawab soalan kuis cikgu yang cikgu sediakan sekarang ni. Tapi jawapan tu tulis send direct message pada cikgu ya. Okay, so kita buat very short quiz. Okay, very short quiz. Okay, so soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Lama cikgu tak buat quiz itulah. Okay, so soalan nombor 1. Soalannya adalah okay, iaitu okay. Okay, jawatan pembesar. Kita ambil jawatan pembesar yang okay, yang menjadi okay, menjadi duta kepada kerajaan alam Melayu. Okay, apakah nama jawatan duta, jawatan pembesar yang menjadi duta kepada kerajaan alam Melayu? Okay, bertugas sebagai duta. Duta kerajaan alam Melayu. Kerajaan Melayu ke? Bukan. Kerajaan Kesultanan Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Apakah nama jawatan pembesar tu? Tulis di Zoom chat dan juga send kepada cikgu secara direct message. Apa jawapan dia? Ya. Itu soalan daripada bab 1. Soalan daripada bab 2. Okey, soalan daripada bab 2 iaitu soalannya ialah sedia. Baik. Siapakah pemimpin revolusi Cina yang mencetuskan kebangkitan nasionalisme? Okey. Siapakah nama pemimpin revolusi Cina yang mencetuskan kebangkitan nasionalisme? Siapa nama dia? Clue dia, cikgu bagi clue lah Clue dia, okey, tinggal kat sekolah. Okey, jawab mana yang kamu ingat. Tak perlu salin soalan. Just tulis jawapan je terus. Ini bukan untuk soalan struktur Ini soalan kuis je. Okey. Pemimpin revolusi Cina ni, cikgu bagi clue, dia bermula dengan nama doktor. Doktor apa? Okey, baik. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Tak ada, salah. Baik. Soalan yang ketiga iaitu soalannya adalah
Okey, iaitu soalannya okey, nama pewaris tahta Austria-Hungary yang telah dibunuh oleh pengganas Serbia. Siapa nama dia? Ini senang je ni. Ini senang je ni, nama pewaris tahta ni. Dapat tak? Okey. So itu nombor 3, nama pewaris tahta Austria-Hungary yang telah dibunuh oleh pengganas Serbia. Okey. Jadi soalan yang keempat. Okey, dapat tak ni? Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat iaitu soalannya adalah okey. Okey, siapakah nama Gubernur Gubernur Malayan Union? Siapakah nama Gubernur Malayan Union? Okey. Dan yang kelima. Okey, yang kelima soalannya iaitu apakah sistem pemerintahan yang diperkenalkan semasa persekutuan semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itulah soalan-soalan dia. 5 cukup lah, tak payah banyak. Nanti kadang korang tak boleh jawab. Okey, so boleh send jawapan dia kepada cikgu sekarang. Sila send jawapan dia kepada cikgu sekarang. Melalui Zoom chat. Boleh tak? Okey, Fiza, bagus. Salah. Tulis nombor soalan dan juga berikan jawapan dia terus. Fiza salah. Pandai jawapan korang ni, ingat lagi tak ni? Macam mana boleh lupa ni? Dapat tak? Dapat ke tak dapat? Tak dapat? Okeylah. Korang semak jawapan korang. Semak jawapan korang Semak jawapan. Okey. Baik. Soalan nombor 1. Semak jawapan Jawatan pembesar yang menjadi duta kepada Kerajaan Kesultanan Melaka ianya adalah Laksamana. Laksamana. Ya. Okey. Yang kedua, pemimpin revolusi Cina yang mencetuskan kebangkitan nasional iaitu Dr. Sun Yat-sen. Ingat tu. Ya betul. Pewaris tahta ini nama dia ialah Archduke. Archduke Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Bagus. Semak jawapan dia. Nama Gubernur Malayan Union yang pertama iaitu siapa? Siapa? Apa Syarul? Gerard Templar? Apa? Sir Alex Ferguson tengkorak kau. Sir Harold McMichael? Bukan.
Harry Megani bukan. Okey, iaitu Syarul apa tadi Syarul? Sejerak Templar ke? Rasa bukan Sejerak Templar. Iaitu apa? Alah, nama dia tu. Soang, bantu. Bukan Major General. Bukan. Sesuci lebaran tengkorak kau ayu. Bukan Sejerak Templar. Sejerak Templar kan? Ya, Farisha. Bukan Harold McMichael, bukan. Alah, apa nama dia Alah, lupalah. Tadi dah teringat. Henry Geni, bukan. Bukan Henry Geni. Jerat Templar ke? Edward James, bukan. Siapa pula Edward James ni? Nama Gabungan Melayu Union yang pertama lah. Sir Winston Churchill, bukan Winston Churchill. Gerard Edward James, bukan. Korang ni. Tak tahu. Okey. James Brooke celah mana James Brooke? Itu di Sarawak, pandai. Okey. Alah. Tak apa, kejap lagi. Mungkin kejap lagi datang. Korang semua tahu tu korang bagi nama. Okey, nombor 5. Okey, sistem pemerintahan yang diperkenalkan semasa penubuhan Persekutuan Melayu iaitu sistem kita kata demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen ke? Bukan. Sistem raja berperlembagaan. Sistem raja. Ya, betul. Sir Edward Gen. Betul. Sir Edward Gen. Baru betul. Gabungan Melayu yang pertama ialah Sir Edward Gen. Itu yang pertama. Betul lah saya cakap. Bila masa kau cakap, kau semua tulis kau tak cakap kau jangan buat fitnah. Kau tulis je tadi, kau tak cakap. Jangan cikgu tak tahu. Kau tulis-tulis, lepas tu kau kata, betul lah saya cakap. Bila masa kau cakap, memanglah dia Edward, tapi Edward apa? Nama belakang dia tu lah, saya lupa letak. Okey. Laksmana, Dr. Sun Yat-sen, Franz Ferdinand, Sir Edward Gen, gentleman dan juga sistem raja berperlembagaan. Okey. Baik. So, okey, untuk seterusnya tentang pendidikan kita akan belajar semasa hari Sabtu nanti, kita sambung pada hari Sabtu. Okey. So jaga diri baik-baik.